TV KPM. Assalamualaikum. Hai calon-calon SPM ataupun siapa saja yang sedang menonton saya dalam Road to Success SPM 2020. Itulah dia. Baru saja tadi anda dah bersama dengan Wani Khairi untuk subjek reka cipta. Cuma untuk kali ini bersama dengan Afiq, sudah semestinya subjeknya berbeza. Tapi kalau kita nak tahu subjek hari ini, sebab Afiq pun rasa macam baru lagi dengar tentang subjek ini. Tapi kita nak tahu dengan lebih lanjut, kita akan tanya dengan cikgu itu sendiri. Tapi apa-apa pun, Afiq akan pesan kepada anda semua, kita kena ingat, kita masih lagi belum menang. Jadi, kita masih lagi dalam suasana memerangi virus COVID-19. Cara mudah saja untuk ikut SOP. Caranya, gunakan pelitup muka jika anda berada di luar kawasan rumah. Kemudian, gunakan hand sanitizer, jaga kebersihan diri, sentiasa cuci tangan dan apa yang paling penting, jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah, tanpa membuang masa, Afiq nak bagi tahu kepada calon-calon SPM subjek kita hari ini iaitu asas kelestarian. Afiq rasa macam subjek asas kelestarian ni pasal apa? Tentang apa? Sebab dengar cerita, ini adalah penjenamaan baru untuk subjek sebelum ini. Tanpa membuang masa, Afiq nak kenalkan guru jemputan kita pada hari ini untuk anda semua. Jom kita saksikan VT yang telah disediakan ini mengenai profil guru. Jom. Ya, itu dia. Assalamualaikum Cikgu Ashrani. Waalaikumsalam. Cikgu, panggilan manja apa kita nak panggil cikgu? Boleh panggil saya Cikgu Ash. Okey. Boleh panggil Cikgu Ash lah. Yes. Okey, Cikgu ajar subjek asas kelestarian. Cuba cikgu cerita sikit. Sebenarnya subjek asas kelestarian ni macam saya pun baru lagi dengar tentang subjek ni. Okey, asas kelestarian ni, okey Afiq, dia adalah subjek penjenamaan semula daripada kalau ambil teknologi kejuruteraan. Okey. Subjek asas kelestarian ni adalah daripada penjenamaan subjek teknologi kejuruteraan. Okey, dia baru diperkenalkan pada tahun 2017 dan batch pertama ataupun kumpulan pertama yang ambil SPM adalah 2018. Maksudnya baru lagi lah subjek asas kelestarian ni. Sangat baru dan patutnya kumpulan yang SPM 2020 adalah kumpulan ketiga kami. Kumpulan yang ketiga. Okey, jadi cikgu, subjek cikgu asas kelestarian ni sebenarnya mudah nak skor ke tidak? Okey, untuk anak-anak asas kelestarian ataupun calon yang ambil asas kelestarian. Okey. Untuk subjek asas kelestarian, saya garanti awak akan dapat lulus dengan cemerlang. Ya. Okey. Sebab apa? Nak tahu apa? Kita tunggu sekejap lagi. Okey, baik, kita tunggu sekejap lagi. Itu kata cikgu. Kita nak tahu juga pandangan calon SPM yang mungkin dah ambil dah subjek asas kelestarian ini. Jom sama-sama kita saksikan VT ini. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Danish Azhar bin Abdul Wahab, merupakan pelajar SMK Segamuk Jaya Kuala Lumpur yang mengambil subjek asas kelestarian. Bagi saya subjek ini tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Jadi, bagi calon SPM asas kelestarian 2020, teruskan usaha buat sehabis baik. InsyaAllah kita akan cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairudin bin Muhammad Sufi, calon SPM 2020 di SMK Segamuk Jaya. Saya telah mengambil mata pelajaran asas kelestarian di mana subjek ini mengajar kami tentang teknik kejuruteraan. Di samping dia lebih menekankan tentang kelestarian terhadap alam. So subjek ini merupakan satu subjek yang menarik. So dalam subjek ini ada yang susah, ada yang senang. Bagi saya tajuk yang susah ialah berkaitan dengan litar. Sebagai contoh, litar pneumatik, litar hidrolik dan berbagai jenis litar lagi. Topik ini agak susah, tetapi saya yakin dengan latihan yang konsisten, saya yakin ia akan jadi senang. Bagi topik yang senang bagi saya ialah proses rawatan air, di mana
Topik ini hanya memerlukan kefahaman saja. Jika kita baca dengan betul, insya-Allah kita akan faham segala prosesnya. Lagi satu, subtopik ini kita pernah belajar di tahun 6 di sekolah rendah dalam mata pelajaran sains. So, itu saja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Abid daripada SMK Selangor Jaya. Pada hari ini saya akan ceritakan sedikit sebanyak tentang saja asas kelestarian. Asas kelestarian ialah salah satu saja engineering tapi lebih menekankan tentang kelestarian alam. Sepanjang saya 2 tahun saya belajar saja ini, saya dapat banyak pengalaman. Saya telah buat banyak projek dan saya juga dapat mencipta memori baru dengan kawan-kawan saya. Susah senang kami dapat hadapi sama. So kesimpulannya, asas kelestarian adalah subjek yang sangat menarik untuk anda. Didik TV KPM. Itulah dia pandangan calon SPM mengenai subjek kita hari ini iaitu asas kelestarian. Wah, ada juga subjek proses rawatan air daripada minum. Macam mana tu cikgu? Okey, dia salah satu daripada bab dia, proses rawatan air, macam mana student akan tahu macam mana air daripada dia minum, sehinggalah air sisa tu macam mana dirawat. Okey, kita tengok daripada kalau Selangor macam mana air dirawat dan dia minum. Air yang diminum dirawat. Okey. Itu yang orang kata air reverse osmosis tu. Air RO. Tak. Oh, bukan kita juga? tengok kalau kita tengok Indah Water. Indah Water. Okey. Sekarang kita nak teruskan belajar bersama dengan Cikgu Ash. Tapi sebelum itu, kita nak berehat terlebih dahulu, Cikgu. Sebab kita nak bagi chance dekat kawan-kawan kita dekat luar sana tu nak standby ambil buku, ambil kertas, ambil buku nota sebab nak catat apa saja teknik, panduan ataupun formula yang akan diajar oleh Cikgu Ash sebentar nanti. Baiklah, kita berehat terlebih dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, saya nampak Cikgu Ash sebenarnya dah bersedia untuk mengajar anda semua maupun di rumah dan juga ada juga student yang akan bersama dengan kita di dalam studio. Kalau nak tahu siapakah, mana wajah-wajah mereka ni, jom kita cari. Itu dia. Hai, Assalamualaikum semua. Hai. Dah makan belum? Waalaikumsalam. Dah makan ke belum? Dah. Okey. Alhamdulillah dah. Baru ingat nak belanja tadi. Okey. Baik, Cikgu Ash. Apa kata perkenalkan seorang demi seorang pelajar cikgu ni? Okey, Assalamualaikum. Okey, terima kasih kerana sudi bersiaran bersama saya hari ini. Okey, first saya kenalkan dulu. Inilah anak-anak saya daripada 6 daripada 15 orang. Saya ada 15 orang student. 15 orang student. Yes. Baik. Okey, diperkenalkan yang pertama Nur Fatin Afifah. Fatin, say hello Fatin. Hai Fatin. Hai Fatin. Okey. Yang kedua Ikmal Saidi, dia pemalu. Dia cakap nak pakai mask. Saya cakap mana boleh pakai mask kat rumah awak. Tak perlulah. Okey, Ikmal. Okey. Yang hujung tu Muhammad Syamim Afiq, boleh panggil Syamim. Syamim lah, takut confuse Afiq. Afiq kan tertukar pula. Tertukar pula Afiq. Okey. Yang next ni Farah Antasha. Ni adalah special sebab dalam satu kelas saya ada 2 muka sama. Oh, ada 2 muka sama? Kenapa kembar? Dia ada kembar dia. Oh, baik. Kalau saya masuk dua-dua, takut Afiq pula yang confuse kan? Itulah. Okey, ni baik. Farah Antasha dan adik dia Sarah Antasha. Sarah Antasha. Okey, dia Sarah ada dan fight. Farah. Kira dia boleh belajar bersama-sama. Oh, bagus. Kelebihan dia. Baik. Okey, yang bawah ni salah seorang. Okey. Chong adalah pelajar Chinese kelas saya. Dia adalah pelajar tunggal. Hello, Chong. Hello, Chong. Hello, Chong. Oh, dia anggut je. Okey. Okey. Dan yang last sekali Ahmad Amzal. Okey, boleh panggil dia Ahmad. Ahmad. Okey, Ahmad ni mesti banyak mulut ni. Nanti kita tanya dia, cikgu. Okey, Afiq nak tanya apa? Boleh tanya. Mereka dah bersedia dah untuk bersama saya hari ini dalam asas kelestarian. Baik, tak apa. Saya serahkan seluruhnya kepada Cikgu Ash untuk mulakan sesi latih tubi kita. Silakan, cikgu. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Ya. Okey, harap anda semua bersedia. Apa khabar semua calon-calon SPM Asas Kelestarian? Baik, cikgu. Okey. Kita ada ketua pengawas hari ini Ya, Afiq. saya jaga pintu. Takut student lari.
Okey, hari ini saya perkenalkan dulu subjek asas kelestarian. Okey, kepada yang baru pertama kali dengar, mesti tertanya, subjek apakah itu? Saya selalu dapat persoalan tu. Okey, subjek asas kelestarian ni adalah subjek penjenamaan semula teknologi kejuruteraan. Tapi silibusnya ada yang ditambah. Okey. Dan kemudian subjek teknologi kejuruteraan ni, dia ni adalah subjek teknikal. Dalam tu ada teori dan amali kejuruteraan. Macam mana saya nak ambil? Tu saya dah tanya. Ya, betul, cikgu. Sekolah teknik ke cikgu mengajar? Tak. Saya tak mengajar sekolah teknik. Saya mengajar sekolah harian biasa. Untuk pengetahuan anda semua, saya dan anak-anak saya daripada SMK Puchong Perdana. Okey. Kita teruskan. Dah ready hari ni nak belajar anak-anak? Dah ready? Dah Semua ready? Dah. Okey, hari ni kita buat ulang kaji. Okey. Kita teruskan harap yang kat rumah dah bersedia dengan kertas, pen. Hari ni kita buat latihan bersama-sama. Okey. Okey. Okey, tengok ni dah kenalkanlah. Okey, nama saya Cikgu Nur Ashrani, tadi Afiq pun dah sebut. Ya. Mata pelajaran Asas Kelestarian 3768. Okey? Okey. Bila kertas asas kelestarian? Okey, anak kat studio dan anak-anak kat rumah, bila paper ni akan berlangsung? Bila kertas ni akan berjalan, dijalankan? Bila? Bila? 17 Mac. Yes, good. 17 Mac. 17 Mac. Lama lagi ke 17 Mac tu? Pejam celik tolak mandi. Lama lagi 17 Mac? Tak lama tu. Yes, tak lama. Pejam celik. Dah 17 Mac. Ya. Okey, tengok 17 Mac tadi, kertas asas kelestarian 3768/1. Yep. 17 Mac 2021, anda semua dijemput ke Dewan Peperiksaan. Okey, dijemput special, saya tolong jemput ni. Untuk anak-anak asas kelestarian pada pukul 2 petang hingga 4:30 petang. Okey, paper tu akan berlangsung, tapi jangan datang lewat. Okey, persediaan periksa awak kena datang, kalau boleh saya suka tunggu awal lagi. Okey. Okey. Ni, kenalkan. Dengan Afiq pun ada. Saya bagi Afiq tengok buku Asas Kelestarian. Ya, betul. Okey. Ini Buku dia Asas teks. Kelestarian ni sangat menarik. Macam komet. Ada warna-warna. Okey. Ni adalah nadi dan jantung dalam membuat soalan. Cikgu nak buat soalan, cikgu guna buku ni lah juga. Baik, cikgu. Awak nak jawab soalan, buku ni jugalah awak guna. Ya. Sebab dekat pasaran, masalah pertama pelajar saya, cikgu, kat mana saya nak beli buku latihan? Tak ada buku latihan dekat pasaran, kecuali cikgu awak menulis buat buku bagi awak modul. Okey. Inilah semua dia punya isi dia kat dalam ni. Dalam periksa pun dia akan tanya benda dalam ni, dalam buku. Kita tengok Okey, apa yang awak belajar dalam tingkatan 4? Berapa bab awak belajar tingkatan 4? Berapa bab? Saya yang ajar awak. Dah lupa dah? Berapa? 4 bab. Okey. Kita kenalkan dulu kat kawan-kawan yang tak pernah dengar dan kita recall balik, kita ingatkan balik kat kawan-kawan kat rumah, okey? Tingkatan 4, awak belajar perkembangan teknologi dan kelestarian. Awak kenal dalam tu, awak nak tak kenal kata orang, tak kenal maka tak cinta. Ya, jadi cikgu. apabila kita dah kenal, saya dulu memang mula-mula nak suruh ngajar asas kelestarian. Kelas apa ni? Tapi apabila dah mengajar, saya cakap betul saya sangat sayang dengan subjek ni. Terlalu sayang. Okey? Tu yang saya nak anak-anak saya dapat ilmu dalam ni. Sebab asas kelestarian awak belajar tentang ilmu kehidupan. Okey, kita teruskan lagi. Kemudian bab 2, reka bentuk. Macam mana awak nak buat reka bentuk? Apa faktor reka bentuk? Kemudian yang ketiga, sumber tenaga. Awak belajar pasal macam mana elektrik ni wujud. Awak tahu tak ada elektrik je ke Afiq kan? Ya, tekan switch on lampu. Tekan switch on lampu. Tapi kita tak nak tu. Biar awak tahu daripada mana elektrik dijanakan. Macam mana kita nak guna solar. Solar tu daripada mana kan? Ya. Okey.
Kemudian bab pengangkutan. Afiq tahu apa pengangkutan? Tahu? Apa yang menggerakkan kenderaan? Apa yang menggerakkan kenderaan? Enjin? Yes, good Afiq. Bagus. Okey. Yang menggerakkan kenderaan adalah enjin. Dalam pengangkutan, pelajar akan belajar mengenai enjin. Kemudian pelajar akan belajar mengenai kawalan. Ingat, ada 3 kawalan awak belajar. Pertama, kawalan hidrolik, pneumatik dan kawalan Siapa boleh jawab? elektrik. Elektrik. Okey, semua tengah kusyuk tu. Baik. Saya pun Okey, syuk. kita teruskan bab tingkatan 4. Okey, tingkatan 4. Kita belajar 3 tajuk. Okey, Tingkatan 5, Farah. cikgu. Tingkatan 5. Tingkatan 4, sorry. Dah lama sangat sebabnya mengajar. Tingkatan Okey, 5. tingkatan 5 Okey, bab 1 Farah. Farah Antasha. Farah, bab 1 kita belajar apa sayang? Tak dengar ke apa tu? Dia tak buka mic tu. Farah Okey, buka okey, mic. okey. Tak apa. Okey. Bab 1 tentang apa Farah tingkatan 5? Pembinaan. Pembinaan lestari. Okey, Yeah. good Farah. Okey, Syamin. Dah ready dengan mic dia dah tu? Tuan dah keluar muka ikon siapa tu, Syamin? Okey, Syamin. Bab 2. Tak dengar. Tak apa Okey. saya jawab. Okey, saya teruskan. Bab 2, kita akan cerita tentang rawatan air. Tu yang Afiq tanya tadi. Ya. Okey, kita akan tahu macam mana air minuman awak proses sehinggalah air yang keluar, air sisa daripada rumah awak pergi mana. Okey, kemudian air sisa tu kita guna untuk apa? Boleh digunakan. Okey, kemudian kita pergi kepada bab 3, rawatan sisa pepejal. Okey, sampah. Kalau tak rawat Afiq, Ya. lama-lama awak suka tak duduk rumah bersampah? Tak suka cikgu. Busuk. Busuk kan? Ya. That's why lah kami ajar student tentang rawatan sisa pepejal. Tahu tak bekas sisa-sisa makanan boleh buat apa, Afiq? Sisa makanan. Bukan Boleh bekas- buat apa? Boleh buat apa cikgu? Saya tanya ni cikgu yang balik. belajar. Sisa makanan kita boleh buat apa, anak-anak? Fatin. Fatin Afifah. Pengomposan. Pengomposan. Okey. Okey, ni kita baru kena tajuk. Jadi, anak-anak calon SPM Asas Kelestarian, jangan tinggal 2 ilmu yang ada dalam ni. Kita ada masa lagi, okey? Jadi, buat nota pendek. Nak baca buku ni, kalau dah 2 hari nak periksa, memang sakitlah. Okey. Okey, kemudian kita tengok format. Ni yang saya nak cakap, kenapa student boleh lulus? Oh. Okey, AK insya-Allah boleh lulus, syaratnya kena ikut ni. Okey, untuk asas kelestarian ada 2 kertas. Dah. Okey. Ada 2 kertas kan? Ya. Okey. Okey, kat sini Afiq, dia orang dah buat kerja khusus dah. Mereka ni dah ada 30%. Maksimum lah 30%. Tak tahulah markah dia orang ni. Saya pun tak tahu. Saya masukkan je. Baik. Okey. Dah ada 30%. 17 hari bulan 3, mereka melangkah masuk. Mereka hanya mencari 70% sahaja. Untuk kertas. Yes, untuk kertas satu ni. Baik. 70%. Dah 30 dah ada. Takkan tak boleh lulus. Kan? Betul juga. Takkan tak jawab langsung hantar kat pengawas kertas kosong. Afiq dulu takkan nak hantar kertas kosong kan? Takkanlah cikgu. Okey, kita teruskan Baik. Kertas 1. 3768 ada bahagian 2 bahagian. Bahagian A dan bahagian B. Okey? Markah 50 markah untuk bahagian A, 50 markah bahagian B. Okey. Kertas 1 ni 20 soalan struktur termasuk tingkatan 4-5 lah soalan dia. Jawab semua soalan. Okey. Kertas 2 pula, bahagian B pula 50 markah, 4 soalan esei. Okey, soalan betul esei lah, soalan panjang. Okey, dua-dua ni campur. Okey, dia nak dapat wajaran 70%. Okey, nak dapat wajaran 70%. Ni je cari pada 17 hari bulan 3. 17 hari bulan 3, awak cari tu je. Boleh tak boleh? Boleh tak? Boleh tak?
Boleh. Boleh. InsyaAllah saya selalu doakan kejayaan anak-anak asas kelestarian bukan sekolah saya saja, untuk semua satu Malaysia. Okey, kita teruskan Baik, Kertas cikgu. 2 yang inilah awak 30 kita perkenalkan dulu. Kertas 2 3768 adalah kerja khusus. Kerja khusus topik tingkatan 45 lah, ada 2 fasa, tingkatan 4, tingkatan 5. Okey, macam mereka tingkatan 4 mereka dah buat lakaran reka bentuk. Okey. Dan tingkatan 5 mereka telah buat pasu simen fero. Mereka telah gaul simen, Afiq. Ni semua gagah ni. Gagah menggaul simen juga. Yes. Mereka nak kena buat apa, cikgu? Pasu? Pasu daripada simen fero. Maknanya Simen pasu fero. yang simen tu. Ya. Semua yang perempuan pun boleh angkat pasu tu. Wow, hebat. Yes. Tu saya cakap kelebihan sebab Baik. dia belajar esok-esok kau tunggu result, bolehlah buat simen jual, boleh buat pasu jual ke. Kita bagi added value kepada student. Ya, Kelebihan kepada student. Okey. Jadi tak risaulah saya kalau terpecahkan pasu bunga mak saya. Boleh order dengan dia orang. Ya. Okey, kita teruskan Baik, cikgu. Okey, tolong fokus Sekarang kita nak masuk pada soalan. Kita nak kenal soalan, nak tengok soalan macam mana kita nak jawab soalan. Ya. Okey, bahagian A tadi saya dah cerita kat awak 20 soalan. Okey, 20 soalan saja awak nak jawab pada bahagian A. Jawab semua soalan, jangan tinggal. Tak ada orang nak tolong jawab soalan awak. Okey, bahagian A juga 50 markah saya cakap tadi. Okey, minimum markah dia tak sama setiap 20 soalan. Minimum markah dia ada yang 1 minimum markah 1, maksimum 4. Dia ada soalan yang 4 markah, ada soalan 2 markah, ada soalan 3 markah. Baik. Okey. Soalan-soalan dia berbentuk menyusun urutan proses kerja. Susun urutan proses kerja yang ni. Okey? Kemudian mengisi tempat kosong. Okey? Mengisi tempat kosong. Okey, melengkapkan rajah, memberi definisi, jawapan pendek. Okey, kalau cakap bahagian A ni, dia dalam asas kelestarian dia tak ada soalan objektif A, B, C tak ada. Jadi semua subjektif. Yes, dia macam student kena bagi jawapan. Baik. Tak ada dah Jawapan yang pilih ada. jawapan tak ada. Okey. Ni semua sebab student pelajar tingkatan 4 dan 5. Dah matang esok-esok nak masuk universiti. Ya. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita tengok soalan 1. Okey, soalan 1. Berikut adalah konsep kelestarian. Penggunaan secara maksimum akan diperolehi daripada sumber yang sedikit. Okey, nyatakan konsep kelestarian tersebut. Nyatakan konsep. Maknanya dia dah bagi statement ni. Dah bagi pernyataan tersebut. Dia dah bagi dah pernyataan tersebut. Okey, penggunaan secara maksimum akan diperolehi daripada sumber sedikit. Saya suka suruh student saya setiap kali tengok soalan, highlightkan apa yang awak nak ataupun gariskan. Nak nyatakan konsep kelestarian. Dia nak konsep kelestarian. Okey. Okey, yang ni saya nak tengok persediaan student-student saya, dialah yang jawab. Takkan saya nak jawab kalau saya dah tahu dah jawapan dia. Ya, betul juga, cikgu. Kita Okey, cuba. Afiq nak pilih yang mana? Saya Saya diberi bagi peluang Afiq. Okey, saya rasa yang paling nampak bersedia dekat sini, kita cuba ni lah. Ikmal Saidi, boleh tak? Ikmal? Ikmal. Terkejut dia muka dia. Muka pun dah nak sama macam kembar je. Alamak. Okey, Ikmal. Cuba perdengarkan suara anda. Okey, Ikmal. Baik. Ya saya cikgu. Okey. Okey. Ikmal, nyatakan konsep kelestarian itu. Ikmal nampak tak statement pada soalan tu? Nampak. Nampak. More from less. Okey. Okey, more from less. Kita tengok jawapan dia betul ke tak Okey, more from less. Betul. Bagus Ikmal, nampak bersedia. Okey. More from less. Ingat konsep kelestarian dia ada 3. Baik. Okey, kalau student saya suka cakap macam ni. Dia selalu tertukar dengan elemen kelestarian. Okey, ni bab 1 tingkatan 4.
elemen kelestarian dia selalu tertukar dengan elemen. Jadi konsep kelestarian saya cakap kat student saya, ingat yang bahasa English. Bahasa Inggeris. Sebab dia memang tak boleh tukar dah. Sebab yang tu memang dah ada dalam tu, memang nama dia tu. Baik, jadi mereka kena faham konsep, kena ingat yang bahasa Inggeris. Elemen Kena ingat perkataan dia ni. Sebab dia perkataan ada, dia. okey. Konsep kelestarian ada 3. Okey. Okey. Okey, konsep kelestarian. Farah, apa dia konsep kelestarian, Farah? More from less. Ada lagi? Okey, lagi Farah? Efficient design. Efficient design. Okey, next. Closing the loop. Closing the Closing the loop. loop. Okey. Tu, closing the loop. Maknanya konsep kelestarian ada 3. Konsep kelestarian ada 3. More from less, efficient design, closing the loop. Maknanya sekarang ni kalau student dapat soalan, okey, soalan bentuk ni dia boleh berubah-ubah bentuk. Okey, selalunya kalau definisi pun dia boleh tanya macam ni. Dia boleh tanya, dia masukkan sini definisi. Definisi apa-apa. Dia akan tanya. Oh, lemak dah jauh sangat. Dah jauh sangat pergi ni. Okey. Okey, kita cari semula. Canggih sangat kat sekolah saya tak adalah secanggih ni. Okey. Kita tengok balik Dia akan bagi definisi kat sini. Kemudian nyatakan definisi itu. Okey, maknanya student kena nyatakan definisi penyataan yang diberikan. Baik. Okey. Boleh? Faham? Jadi awak kena ready. Biasanya soalan ni kalau dia dah bagi 1 markah, simple je, tak perlulah jawab banyak-banyak. Dan tolong jawab di petak sepatutnya, macam parking lah. Kita masuk parking tak boleh 2 parking 1 kereta. Jadi dah ada 1 garisan, 1 jawapan je lah. Tak payah rajin-rajin nak tulis lebih. Saya tahu lebih hari tu, saya nak 3. Ambil, tulis lagi bawah ni, lagi bawah ni. Tak payah. Okey? Kalau saya semak tengok, saya nak 1 bagi lebih. Okey. Okey, next. Boleh soalan ni? Boleh? Ni soalan simple lah. Okey. Okey, soalan yang sangat ringkas untuk soalan bahagian A. Kemudian kita tengok soalan pada bahagian soalan 2. Okey, ni soalan special sikit. Soalan yang istimewa. Sebab apa? Sebab kat sini dia dah bagi, awak isi je, jawapan dah ada. Cuma susunan. Yang ni je yang dia bagi kelebihan ke awak, student. Just isi nombor, tapi tak boleh isi nombor sebarangan. Okey. Kita tengok soalan dulu ya, anak-anak. Berikut merupakan proses kerja reka bentuk yang tidak mengikut urutan yang betul. Dia tak ikut urutan. Tuliskan 2, 3 dan 4 mengikut urutan yang betul pada petak yang disediakan. Dia dah sebut pada petak disediakan. Petak dia dalam ni. Ni petak dia. Okey. Markah dia 3 markah. Betul lah. Dia suruh isi 1, 2, 3. Bawa pada 3 markah. Okey. Jadi jangan pula awak pergi isi 1 je. Dia nak susunan. Jadi awak kena faham. Pertama dia cakap, idea penyelesaian dan perincian. Yang kedua, idea awalan. Yang ketiga, menguji reka bentuk. Yang keempat, mengumpul maklumat. Yang kelima, membina model. Okey, yang ni nak minta student pelajar susun soalan ni. Okey. Okey, kita minta Ahmad Ahmad boleh jawab soalan? Boleh, Cikgu. Okey. Silakan Ahmad. Okey, Ahmad. Berapa? Nombor 1, mengumpul maklumat. Okey, mengumpul maklumat nombor 1. Memang dah ada jawapan pun. Okey. Idea awal nombor 2. Okey, idea awal nombor 2. Idea penyelesaian dan perincian nombor 3. Okey, nombor 3 idea penyelesaian dan perincian. Membina model nombor 4. Membina model. Okey, membina model nombor 4. Menguji reka bentuk nombor 5. Okey, menguji reka bentuk nombor 5. Yang ni adalah bonus lah, dia dah bagi dah. Tak ada bonus pun, tak ada markah kat sini. Okey, jadi kita tengok jawapan dia 3, 2, 5, 1, 4. Okey. Okey.
Dia cakap 3 tadi lah. 3, 2, 5. Ni tak ada tu lah. 1, 4. Maknanya dia dah dapat 3 markah. Senang tak nak dapat markah, Hafiz? Senang, cikgu. Senang sangat tu saya cakap. Subjek ni sangat senang. Tapi syarat dia mesti belajar. Mesti baca buku. Okey. Kalau tak baca buku tadi agak-agak dapat jawab tak? Tak dapat, cikgu. Itulah tips dia. Yeah. Okey, kita teruskan pada next soalan. Okey, ni soalan 3. Sebuah bilik dilengkapi dengan 4 unit lampu filamen 80 watt. Hitungkan faktor kepelbagaian bagi lampu itu. Ni soalan hitungkan. Tu saya cakap dalam bahagian A, dia ada soalan nyatakan, hitungkan, terangkan. Awak kena tengoklah. Dia punya keyword dia. Ni key dia, hitungkan. Dia cakap sebuah bilik dilengkapi dengan 4 unit lampu filamen 80 watt. Ni cerita bilik ni sebenarnya saja, tak ada apa maksud pun. Ya. Cerita dia ni, 4 unit lampu. Hitungkan kepelbagaian bagi lampu itu. Okey. 4 markah. Kenapa 4 markah? Besar tak 4 markah tu, Afiq? Bagi saya besar sebenarnya. Okey. Kalau tak dapat jawab, rasa rugi tak? Rugi, cikgu. Okey. Ada tips dia macam mana nak menjawab dia. Okey. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Siapa? Okey, Antasha sudah. Ahmad dah. Iqmal sudah. Okey, Syamil. Okey, kita tanya Syamim. Syamil buat apa tu? Syamim, lap kamera. Sebab nak keluar nak jawab soalan saya, tak sabar ni. Kamera kabur je. Okey, Syamil. Tak apa, dah nampak dah. Okey, mula dia bagi 4 unit watt. Ya. Okey. Kali dengan 4 unit kali dengan 4 unit kali dengan 80 watt. Lepas tu kita gunakan formula I sama dengan P per V. IPV. Okey. Okey, lepas tu kita guna 4 unit kali 50 watt per 230 voltan. 230 V. voltan. Okey, jawapan dia berapa? 1.39. 1.39 apa? Ampere. Ampere. Okey, kita tengok Betul tak jawapan Syamil? Kita tengok dulu jawapan dia betul ke tak. Ya. Baru kita tengok yang atas. Okey. Kita tengok jawapan dia kat sini. Okey, saya dah sediakan dah. Okey. Syamil jawab. Nampak tak, cikgu? Okey. dah habis atas ni dah. Ya. Okey. Kita tengok 139. Tapi Syamil jawab tu berapa markah baru dapat? Baru 2. Baru 2. Okey, baru 2. Baru sampai sini. Syamil belum menjawab pada faktor kepelbagaian. Okey. Okey. Faktor kepelbagaian berapa jawapan awak dapat, Syamil? Jawapan Faktor kepelbagaian. 0.91 ampere. Okey, 0.19 ampere, betul. Okey, kita lihat sini 4 unit darat 80 watt. Okey, dah habis dah saya conteng atas ni juga. Ya. Okey. Kemudian I sama dengan P over V. I sama dengan P. P ni kuasa, I ni arus. Okey, saya conteng kat sini balik 4 unit darat 80 watt. I sama dengan P per voltan. P ni power. Okey, kuasa. Bahagi dengan voltan. Yang ni formula elektrik. Ni soalan elektrik Ya. Kemudian 4 unit P dia tadilah. Yang ni lah 4 unit darat 80 watt ni adalah P dia. Okey, 4 unit darat 80 watt bahagi dengan 230. 230 tu voltan yang datang ke rumah kita. Okey? Jadi dapat 1.39 ampere untuk arus dia. Jadi kalau sampai sini student baru dapat 2 markah. Okey? Pertama kita tengok
Dapat 2 kat sini dengan dia punya formula dia. Kalau salah formula, salahlah pengiraan dia. Okey, kemudian kita nak cari faktor kepelbagaian. Faktor kepelbagaian, Ya. 66, alamak, color dia sama dah. Tak nampak cikgu. Sebelah sana lah cikgu. Okey. Tu, bahagian ruang. 66% darab 1.39 ampere. Ni memang formula dia dah. 66% darab dengan dia punya arus dia. Jadi jawapan dia 0.91 ampere. Yang ni adalah soalan elektrik. Soalan bab 3, sumber tenaga. Okey. Dan soalan bentuk macam ni, dia boleh jadi soalan kertas, soalan bahagian B. Dia boleh jadi soalan bahagian B. Okey? Dia tapi panjang lagi lah kalau dia bahagian B, Afiq. Ya. Dia akan ada lampu, dia boleh ada aircon, dia boleh ada pengiraan soket alih keluar. Tahu tak soket alih keluar? Tak tahu cikgu. Okey, yang Afiq charge handphone apa tu, soket yang kat tepi tu dipanggil soket alih keluar. Okey. Jadi, ni adalah salah satu soalan. Tu saya cakap, dalam asas kelestarian, dia ada juga soalan pengiraan. Okey? Bab 4, pengiraan dia, inilah soalan elektrik. Berkait dengan pengiraan. Jadi, student pelajar kena tahu untuk mengira fasa, menentukan fasa. Macam mana kita nak tentukan satu fasa? Berapa satu fasa? Macam mana kita nak tentukan rumah tu 3 fasa? Ya. Jadi, pelajar kena bersedia tahu. Okey, wajib tahu. Okey, kemudian ni soalan hitungkan. Jadi, untuk soalan hitungkan, tips dia, okey, macam mana nak menjawab? Tolong tulis satu lagi tulisan nak pesan jangan ikut tulisan cikgu ni ya. Okey, tulisan pelajar semasa menjawab soalan mestilah biar boleh nampak. Biar kemas cikgu. Kemas. Jangan jadi cakap ayam. Ya. Kita bukan nak jadi doktor. Okey? Biar boleh baca. Siapa baca kita punya kertas pun kita tahu. Dia tahu apa yang ditulis. Okey. Selain daripada tu, pengiraan, tolong tulis formula. Tolong tulis formula dan dia punya ni unit dia. Okey, kalau kita panggil Afiq, ada 2 Afiq. Ya. Kalau tak ada Ben, kita tak tahu yang mana satu Afiq yang saya panggil kan? Betul, Macam cikgu. tu juga dengan kita belajar. Ya. Okey, kalau kita letak 0.91. Untuk apa? 0.91. Apa itu unit apa dia? Ya, betul Afiq. Bijak. Okey. Baik cikgu. Okey, kita teruskan. Okey, maknanya yang ni untuk arus, faktor kebagaian dia. Okey. Okey, kita teruskan pula pada soalan. Okey, boleh soalan 3 kita dah terangkan. Tengok. Baik, terima kasih hitungkan. Syamim. Okey, Betul bagus jawapan Syamim. awak. Okey, yang ni. Tadi kita dah memerah otak, kan? Sekarang kita perah otak pula sikit. Tadi dengan hitungan ataupun pengiraan. Okey, sekarang kita nak pula tengok lukisan. Okey. Pelajar kena tahu melukis simbol. Okey, untuk asas kelestarian, pelajar kena tahu melukis simbol. Dalam asas kelestarian banyak simbol, contohnya dalam kawalan. Kawalan elektrik, kawalan hidrolik, kawalan pneumatik, ada simbol-simbol dia. Okey? Okey, kita tengok soalan ni. Rajah Y. Rajah ni lah. Rajah Y, okey, menunjukkan litar kawalan pemula terus pada talian. Ataupun nama glamour dia, okey, TPT, talian terus pada talian yang tidak lengkap. Okey, kita bagi tak lengkap. Jadi, lengkapkan litar itu. Kita nak student lengkapkan litar itu, markah dia 2 markah. Satu lagi, masa jawab soalan, tengok markah berapa. Jangan main jawab je, dapat soalan jawab, tak tengok markah. Sebab apa saya tengok markah? Sebab kalau tiba-tiba markah tu 2, awak jawab beria-ria, markah dia 2, takkan boleh jadi 4 tiba-tiba. Okey, takkan tiba-tiba boleh jadi 4. Tak. Okey, jadi sekarang 2 markah. Okey, kita nak lukis simbol. Okey, dah ready dengan soalan ni? Next. Siapa? Okey, siapa yang terkena Afiq? Kita tengok Afiq nak siapa ni?
Okeylah, kita tengok Fatin tersenyum-senyum je. Okey, Silakan Nur Fatin. Fatin Afifah. Boleh jawab tak? Boleh tunjuk Lita? Kau dah lukis? Saya tak lukis Lita, saya lukis dia punya tu je. Okey, boleh Fatin. Yang penting awak tahu. Ya. Oh, Fatin dah lukis. Nampak tak? Okey, itu yang soalan nombor 1 eh. 1. Okey, nombor 2. Soalan nombor 2. Oh, lajunya. Itu dia. Okey. Okey, Fatin lukis. Apa nama dia ni Fatin? Punat henti, cikgu. Okey, PH, punat henti. Okey, kemudian yang ni Fatin buat macam ni kan? Yang gigi 2 ni. Okey. Okey, kita tengok Ni pemula terus pada talian. Okey, di sini adalah punat henti, betul. Okey, dia dah dapat 1 markah. Okey. Kat sini 1 markah, betul. Sebab yang sini dia akan couple dengan yang ni. Maknanya label dia mesti sama untuk pemula terus pada talian. Okey, sebab untuk lita elektrik ni awak kena tahu 4 lita kan? Lita elektrik awak kena tahu. Pemula terus talian ni adalah basic, adalah asas kepada lita elektrik, kawalan elektrik. Okey. Kat sini awak kena kenal lah. Awak kena kenal simbol, awak kena tahu fungsi dia, apa fungsi lita tersebut, apa fungsi komponen tersebut. Awak kena tahu nama komponen. Dia boleh tanya soalan, dia boleh lukis komponen Afiq, dia ada yang dilukis komponen. Kena tahu nama komponen tersebut. Ya. Okey, contohnya saya lukis komponen. Okey. Contohnya yang ni saya masukkan. Jadi, pelajar kena tahu apa nama komponen tersebut. Okey, mungkin bukan setakat tu dia boleh lukis komponen, dia tak nak tanya nama komponen. Dia nak tanya fungsi dia. Fungsi komponen tersebut. Jadi, pelajar kena bersedialah. Pelajar kena kenal komponen tersebut, tahu lukisan komponen, simbol komponen tersebut, serta pelajar kena tahu fungsi komponen tersebut. Okey? Boleh setakat ni dah study elektrik kan? Okey. Untuk pengetahuan tadi 4, kena tahulah keempat-empat lita elektrik. Kawal pemula terus pada talian, jujukan, jogging, palam. Semua awak kena tahu untuk get ready masuk Dewan 17 hari bulan 3. Okey. Okey. Okey, cikgu. Boleh? Okey, inilah jawapan dia sepatutnya tadilah samalah macam Fatin bagi. Macam Okey, Fatin bagus lukis Fatin. tadi. Yes. Tapi Fatin lukis terus simbol sebab nak simbol kan? Dia bagi simbol lah. Betul. Okey, dalam periksa pun dia hanya just masukkan. Okey. Kita tengok pada next soalan, soalan 5. Ni advance sikit. Lagi ke depan soalan dia. Ni soalan yang awak kena buat analisis lita. Kena analisis lita ni. Rajah X menunjukkan lita kawalan jujukan. Tu saya cakap. Dia ada banyak kawan tadi kan. Ni salah satu lita lagi. Bagi operasi 2 motor. Gegelong penyentuh P1 untuk motor 1. Gegelong penyentuh P2 untuk motor 2. Okey. Berdasarkan rajah X, kenal pasti motor mana yang akan berkendali dahulu apabila punat mula ditekan. Okey? Dan soalan 2, nyatakan alasan anda. Okey. Kat sini pelajar kena faham lita, kendalian lita. Tu cakap dah kenal simbol, dah tahu nama simbol, dah tahu fungsi simbol. Awak kena tahu kendalian lita. Macam mana lita tu beroperasi. Okey? Kita tengok kat sini. Okey, kita uji pelajar lah dulu. Kalau saya jawab kan. Kita nak uji pelajar lah ni. Okey. Mereka dah bersedia dah. Okey, siapa? Oh, Hamzah terus menegakkan diri tu. Dah macam ready Cikgu lah, cikgu. Cikgu nak pilih siapa? Okey, Hamzah lah.
Afiq nak Hamzah tadi kan? Afiq pula. Okey. Hamzah okey Sorry Hamzah. Okey. Okey, silakan Hamzah. Soalan pertama tadi, motor mana yang akan berkendali dahulu apabila pundak mula ditekan? Yes. Jawapan dia motor 2. Okey, Hamzah jawab motor 2. Okey, nombor 2 Hamzah. Nyatakan alasan sebab apa? Sebab bila pundak mula 2 tu dia tekan kan, litar dia jadi lengkap. Okey. Sebab Tapi bila pundak PM2 tekan, litar lengkap Okey. Lepas tu bila pundak mula 1 ditekan pula, litar dia tak lengkap sebab ada penyentuh P2. Okey. Okey Hamzah, kita tengok jawapan betul ke salah. Kita nak tahu jawapan dia betul ataupun salah. Kita nak tahu jawapan Hamzah ni macam mana ni? Betul ke? Tak ke? Okey, kalau kita nak tahu, jangan ke mana-mana. Kita berehat terlebih dahulu, cikgu. Dan kita sambung lagi selepas ini. Semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Tadi kita nak tahu jawapan Hamzah betul ataupun salah. Macam mana tu cikgu? Okey, kita tengok Okey, jawapan Hamzah tadi motor M2. Okey, motor mana akan berkendali dahulu apabila pundak mula ditekan motor M2? Tengok macam mana jawapan dia motor M2 Okey, apabila pundak PM1 ditekan, okey, P1 akan elektromagnet. Maknanya dia akan ada power. Dia akan ada power. Dia ada power. Bila power, semua adik-beradik dia, ni adik-beradik dia juga semua penyentuh yang lazim terbuka, okey, yang penyentuh lazim terbuka ni akan tertutup. Apabila yang ni ada power, yang ni di elektromagnet, semua penyentuh P1 yang sama nama dengan dia akan tertutup. Okey, apabila tertutup, okey, kita pun lepaskan PM1. Kita lepas PM1, okey. Tadi arus mengalir macam ni kan? Boleh pergi sini. Dah lepas PM1, dia arus akan jadi macam ni. Tapi, apabila lalu di sini, dia macam jambatan runtuh. Dia tak boleh lalu. Arus tak boleh melalui P2. Sebab P2 belum, mak dia belum bangun tidur lagi. Mak dia tak buka pintu untuk dia. P2, mak dia belum, elektromagnet belum ada power lagi. Okey. Okey, kita balik tengok balik. Okey, dah tak boleh. Jadi, sini ada kononnya lah kita imagine motor kat sini kan. Motor 1, motor 2 kan. Dia ada dalam litar lain Student dah tahu. Dia ada litar lain lagi. Ni litar kawalan, dia ada litar. Dia punya untuk litar motor. Okey. Kita pun tekan PM2. Apabila PM2 tekan, okey, arus pun lalu. Arus lalu, dia pun kejutkan P2. P2 akan elektromagnet. Apabila P2 elektromagnet, okey, jadi semua penyentuh lazim tertutup akan terbuka dan semua penyentuh lazim terbuka akan tertutup. Maknanya yang ni akan tutup, yang ni pun akan tutup. Jadi apabila kita ni push button ataupun pundak tekan, apabila kita lepas dia naik balik. Naik balik arus akan lalu. Arus lalu, okey, dia boleh hidupkan M2 dahulu. Kemudian baru kita tekan P1, PM1. Baru motor 1 akan berkendali, berfungsi. Okey. Senang sangat untuk kendalian litar kawalan. Kalau awak faham, yang penting awak faham kendalian litar, insya-Allah litar apa yang keluar awak boleh jawab. Macam mana dia tukar? Tapi syaratnya awak kena faham. Anda kata sini dia letak nama X, sini P1, tak boleh. Ingat gegelong penyentuh dengan penyentuh dia mesti sama. Dia mesti sama dia punya nama dia. Okey, jadi kat sini betul lah Hamzah cakap M2 dulu. M2 akan berkendali. Kenapa? Sebab apabila PM2 ditekan, litar menjadi lengkap. Litar lengkap tu, dia dah boleh, arus dah boleh lalu. Okey. Kemudian tetapi PM1 ditekan, litar menjadi tidak lengkap. Kerana adanya penyentuh P2. Sebab penyentuh P2 belum dia adalah penyentuh P2 ni dalam keadaan lazim terbuka.
Okey, dia tak dikejutkan lagi. Dah tak bangun lagi. Macam mana dia nak berkendali? Okey, dia tak diberi arahan. Okey, ni adalah kita tengok tadi markah M1 motor ni. Jawapan dia M2. Jadi satu markah dah dapat. Kat sini nyatakan alasan anda, 2 markah. Okey, PM2 ditekan, Lita tak tekan. Tapi apabila PM1 ditekan, Lita menjadi tidak lengkap kerana penyentuh P2. Maknanya dia dapat 2 markah kat situ. Okey, boleh setakat ni kita tengok. Ni adalah Lita elektrik. Okey. Next, kita tengok pergi ke soalan next. Maknanya Hamzah betul. Okey, tahniah Hamzah. Tahniah Hamzah. Okey, kita tengok sikit lagi soalan kawalan. Ni adalah soalan kita nak kawal motor juga. Okey, Rajah Y menunjukkan sumber bekalan air di sebuah ladang ternakan. Air dipam daripada kolam ke tangki simpanan mengikut masa yang ditetapkan dan disalur ke kandang haiwan. Maknanya kat sini awak kena faham soalan. Ni dia cerita je apa cerita dia. Ya. Okey. Nyatakan komponen mengawal motor secara automatik. Komponen nak mengawal motor secara automatik. Kemudian nyatakan suis dia boleh menghidupkan motor pam apabila paip air dibuka sekiranya sebuah pam diletakkan di titik A. Nyatakan suis yang boleh menghidupkan motor pam apabila paip air dibuka sekiranya pam diletakkan di titik A. Kemudian lakarkan simbol suis yang dinyatakan. Maknanya soalan kat sini, soalan bahagian 1 saya cakap dia pelbagai. Dia boleh suruh lukis simbol, dia bagi gambar rajah, awak kena faham gambar rajah dia, awak kena huraikan, tapi dia dalam respon terhad, maknanya pendek. Okey? Okey, kat sini jawapan dia. Kita tengok, kita teruskanlah yang ni kan. Boleh, Sebab cikgu. kita ada benda nak bincang lagi lepas ni. Boleh, tak ada masalah. Okey, ni komponen yang boleh untuk mengawal motor secara automatik, pemasa lah. Pemasa. Kita dah set pemasa kat sini. Kemudian, okey, nyatakan suis menghidupkan motor pam itu apabila paip dibuka sekiranya sebuah pam diletakkan di titik A. Biasanya kalau berkaitan dengan aliran air, aliran guna suis aliran. Okey, dia ada beberapa suis mengikut keadaan situasi soalan. Jadi kat sini, pelajar kena tahu situasi soalan tersebut. Tu saya cakap, baca soalan dengan tenang. Okey, baca soalan dengan tenang, bacalah berkali soalan tapi janganlah duk kali sampai masuk pukul 2, 2:30 duk baca satu soalan. Jangan. Ya. Baik. Okey, kemudian lakar simbol suis. Ni adalah suis aliran, simbol suis aliran lah. Okey, jadi awak kena tengoklah dia boleh datang pelbagai bentuk soalan dalam bahagian A. Tapi respon dia terhad, dia bukan jawapan yang panjang. Okey, soalan 7 pun. Ni, Raja App menunjukkan reka bentuk binaan rumah 2 tingkat yang menggunakan konsep teknologi hijau. Okey, dia bagi rumah. Lawa, tengok gambar rumah kan? Ya. Nyatakan tujuan penggunaan bahagian berlabel. Bahagian berlabel. Dengar betul-betul. Nyatakan tujuan. Tujuan. Bukan nama kan? Yes. Kalau tengok sekali, Afiq akan letak apa? Tulis je lah solar. Yes. Okey, kalau tengok sekali, awak akan letak nama benda ni kan? Tu saya cakap, pentingnya baca soalan. Faham soalan. Raja App menunjukkan reka bentuk rumah 2 tingkat menggunakan konsep teknologi hijau. Dia dah cakap teknologi hijau. Betul lah, teknologi hijau guna solar. Kita nak keluarkan ni, dia ada sisi haba tu kan? Okey, tujuan. Dia nak tujuan. Bukan nyatakan nama bahagian yang berlabel. Tengok soalan betul-betul. Tu cakap baca soalan dengan tenang. Nyatakan tujuan penggunaan bahagian yang berlabel. Okey, tujuan dia. Kita tengok bahagian A tu adalah solar. Kalau awak tak baca habis, awak akan jawab solar kan? Ya. Okey, ni jawapan dia. Pertama, solar tu dia membekalkan sumber tenaga. Solar ni tujuan dia membekal sumber tenaga. Tujuan, dia nak tujuan. Okey? Tu saya cakap, jangan sayang dakwat pen tu, garis je apa kehendak soalan tu. Keyword. Yes, keyword dia penting. Awak kena faham dia punya apa kehendak soalan tu. Okey, mengeluarkan udara panas dari dalam rumah. Ni tujuan bahagian B ni. Okey. Boleh, setakat ni kita tengok dah soalan bahagian A.
A. Okey. Sekarang kita nak menuju bahagian B ni. Bahagian B ni macam mana, cikgu? Lagi menarik bahagian B. Dia bentuk soalan esei. Ada 4 soalan je, tak banyak. 4 je. 4 soalan saja bahagian B. Okey. Kita nak tengok soalan bahagian B. Diharap soalan bahagian A pun awak kena sekolah untuk dapat result yang baik. Boleh. Macam kita pula nak exam. Boleh. Okey. Okey, ini dia bahagian B. 4 soalan macam saya cerita tadi. 4 soalan je bahagian B. Okey. Jawab semua, tak ada pilihan ya. Bukan pilih 2 lagi tinggal. Okey. Kemudian 50 markah. Macam mana dia bagi 4 soalan? 4 soalan 50 markah. 50 markah. Okey, dia macam ni. Soalan 1 dia akan jadi sinilah saya tulis. Soalan 1 dia akan jadi 10 markah. Soalan 2 10 markah. Soalan 3 15 markah. Soalan 4 15 markah. Jumlah semua adalah membawa pada 50 markah. Maknanya soalan yang awal-awal buka tu 10. Yang buka lagi 10. Yang 2 belakang tu 15. Jadi soalan 15 fahamlah, takkan nak macam tanya soalan yang markah sedikit. Okey, banyaklah kerja. Macam kita lah kalau kerja, kalau nak duit banyak kena kerja lebih. Betul cikgu. Okey. Kita tengok macam mana bentuk soalan dia. Jom kita tengok. Okey, dia bentuk aplikasi, analisa, penilaian, penciptaan. Yang ni semua adalah hebat. Yang ni yang disebut kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, yang ni kita masukkan dalam ni. Baru bagi awak berfikir lebih sikit. Ya. Okey. Kita tengok soalan pertama. Okey, Afiq, ni apa agak-agak lita apa ni, Afiq? Ini lita apa Nak guna talian hayat atau nak jawab sendiri? Ni lita pintas ke cikgu? Okey. Kita gunakan talian hayat. Siapa yang boleh bantu saya? Syamimah, Afiq. Kan kita nak tanya Chong, cikgu. Chong belum cerita Chong lagi senyap. kan? Apa tadi? Chong. Mari kita dengar sikit suara Chong. Chong jangan nyanyi, Chong. Jangan. Okey, Chong. Ini lita apa, Chong? Ini adalah lita elektrik. Yes, lita elektrik. Okey, Chong, good. Dia rajin, budak yang rajin. Oh, ya. Minta tolong apa, mesti dia tolong. Baik. Okey, kita teruskan. Okey, Rajah X menunjukkan lita pendawaian elektrik. Dah ada dah ni jawapan dia kat sini. Lita pendawaian elektrik. Afiq ni dia tak baca soalan ni. Jauh sangat cikgu, tak nampak. Okey, lita pendawaian elektrik satu fasa yang akan dipasang di sebuah bilik. Okey, yang akan dipasang di sebuah bilik. Okey, dia bagi lita. Apa masalah pula kan nak suruh lukis apa dah bagi lita? Ya. Okey, kita tengok kat sini Apakah yang berlaku sekiranya suis dihidupkan? Soalan dia. 1 markah je, sikit je ni. Soalan kedua, terdapat kesalahan penyambungan pendawaian yang tidak mengikut peraturan IEE pada lita itu. Nyatakan kesilapan pendawaian. Dia dah sebut pula. Lita ni salah. Alah, dah salah kenapa bagi kan? Ya. Inilah kita nak uji pelajar. Nak jadi jurutera esok-esok, dia bukan ikut je orang buat apa. Kita kena berfikir. Electrical engineering lah ni. Yes, tu saya cakap. Asas kelestarian, mata pelajaran yang sangat menarik. Semua bidang berada dalam satu buku. Tadi kita dah belajar pasal kawalan elektrik juga kan? Lepas tu sebelum tu kita tengok pasal dia ada pasal awam. Nanti kita akan jumpa soalan awam. Hijau. Teknologi hijau. Okey? Baik. Kita teruskan lagi. Lakakah lita pendawaian yang baharu seperti berikut? Tu saya cakap. Dia bagi 6, 7, 8, 9, 10 markah. Ni membawa pada 10 markah. Okey. Okey, 10 markah. Jadi sekarang ni, apa yang berlaku sekiranya suis dihidupkan? Okey, kita bagi pada pelajar dulu. Jawab apa yang berlaku sekiranya suis dihidupkan. Boleh hidup ke tak lampu tu? Boleh hidup ke tidak?
Farah Okey. Antasha. Okey, Farah. Tengah study Lita. Ya. Okey, Farah. Lita tu lampu tu, Swiss tu, apa yang berlaku sekiranya Swiss dihidupkan? Apa yang berlaku pada Lita? Lampu tu tak menyala. Ya ke lampu tak menyala? Okey, tak apa. Farah dah cuba. Okey. Kita tengok Lita. Sebab Farah tak tengok Lita lagi. Ya. Okey, kita tengok Lita. Tengok ni daripada... Okey. Untuk Lita pendawaian elektrik, biasanya dia akan berkala lah. Kita tengok kalau kita buka berwarna. Dia punya Lita kalau kita buka dalam pendawaian kan. Tengok ada Lita warna apa Afiq biasa tengok? Warna kuning. Kuning. Hijau. Merah. Merah. Semua warna dah ada Afiq. Apa lagi Afiq? Hitam. Okey, hitam. Okey. Untuk elektrik, biasanya ni bumi lah. Ya. Bumi biasanya warna hijau ataupun hijau belang kuning. Okey. Ni live ataupun hidup kabel hidup ni biasanya okey, jap. Ni hidup dia akan yang ni hidup kat sini ni adalah neutral. Nanti kita tengok dia punya kabel dulu. Kita tengok sambungan dia. Okey. Bumi ni wayar bumi ni akan pergi kepada ni lampu Mentol. Yang ni adalah Swiss. Okey, ni pemegang lampu lah, dia duduk bawah biasanya kan? Betul. Okey. Dia akan pergi kepada lampu, kemudian dia pergi kepada badan. Ni adalah badan Swiss. Yang ni, lupa nak cakap. Yang ni adalah kotak fuse. Kotak fuse agihan. Biasanya kalau awak pergi masuk rumah awak yang first kat depan tu kan? Ya, betul. Kalau blackout tu kan? Itulah kotak fuse. Itulah kotak fuse. Okey. Benda ni dalam tu lah. Baik. Okey. Kemudian, dia akan pergi. Kita tengok sini pula. Ni N ni, dia naik ke lampu. Okey, neutral dia. Kemudian, live. Live, dia pergi kepada, yang ni dia pergi kepada common. Dia pergi ke IW ni untuk Swiss. Manakala yang atas ni turun kepada common. Okey. Kita tengok betul ke salah. Okey. Untuk bahagian B ni, kita tengok Lita sebenarnya. Okey, boleh nampak tak Lita ni? Boleh. Okey, inilah warna sebenar. Okey, maknanya, tu saya cakap tadi, bumi warna hijau. Betul. Live ataupun hidup ni warna merah. Okey, sebenarnya kalau ikut IEE, tadi, okey, untuk jawapan Farah tadi, okey, dia ingat nampak salah kan? Sebab dia fikir, Lita ni salah. Lampu tak boleh menyala. Tak. Boleh menyala. Okey, jadi apabila berlaku lampu akan menyala. L1 akan menyala. Cuma kesalahan dia kat mana Kita tengok kesalahan dia Tengok anak-anak, tengok betul-betul yang ni. Tengok kat sini tadi. Kalau sini tadi. Okey, kita tengok live tadi yang gambar ni. Alamak, dah sebelah sini, okey. Okey, kita tengok dia pergi mana. Ni dia naik, dia terus pergi ke. Yang ni dia sambung dengan Swiss. Swiss yang IW kan? Ya. Okey. Tapi yang kat sini sebenarnya dia akan pergi masuk kepada common. Ni fuse fuse 6 ampere. Okey. Fuse 6 ampere. Kalau sini tadi dia guna 20 ampere. Okey, kalau ikut IEE, kalau untuk lampu dia hanya guna 6 ampere sahaja. Okey? Okey, kita tengok N pula. N dia akan pergi atas. Okey, ni kita tak tengok lagi yang ni sebab yang ni soalan bawah dia. Okey. Kabel L pada KFA tadi, kabel live tadi sepatutnya disambung ke tamatan C di Swiss. Untuk jawapan yang tadi, kabel L live pada L1 disambung ke tamatan IW di Swiss. Maknanya tadi yang Lita ni, boleh saya back balik Boleh. Dia terbalik. Terbalik. Sepatutnya yang ni disambung pada sini kabel ni. Yang kabel ni patut berada di sini. Terbalik. Tu saya cakap kena tengok betul-betul. Okey, awak dapat soalan ni, awak kena tengok, mata awak kena alert. Awak kena tahu Lita ni ke mana, Lita ni ke mana, tamatan dia ke mana.
Okey, kemudian tukar nilai MCB 20 kepada 6 ampere. Sebab 20 tu dah besar sangat. Biasanya lampu dia akan guna 6 ampere. Okey, tu membawa 3 markah. Maknanya 3 markah ni kalau baca, dia mesti ada 3 kesalahan yang berlaku dalam lita ni. Boleh faham? Boleh Farah? Okey. Awak kena faham. Boleh. Tu saya cakap awak kena pandai baca soalan. Baca markah, baca soalan. Baca markah, baca soalan. Okey, kemudian lakarkan lita pendawaian baharu seperti berikut. Menggunakan penyambungan yang betul ni lah. Dah tukar dah. Okey, tambahkan agar Swiss dapat mengawal 2 lampu. Dia tambah satu lagi Swiss. Okey, biasa soalan dia akan tambah Swiss ataupun dia boleh satu lagi dia suruh tambah soket alih keluar. Okey, soket alih keluar. Nanti tengoklah macam mana penyambungan soket alih keluar. Soket alih keluar dia tak ada kaitan dengan lampu, dia berkait dengan KFA je lah. Soket alih keluar dia tak akan guna yang sama ni. Dia punya fuse lain pula. Okey, yang tu boleh baca, tolong tengok. Jangan hari peksa, lepas peksa baru tengok sebab soalan dah keluar ke tak tahulah kan. Saya pun tak tahu. Betul. Okey. Persediaan awal lah. Okey. Kita tambah Swiss, kita just jump je daripada sini, kita ambil daripada sini, kita bawa ke L2 ni. Tengok, kita ambil yang ni kan. Wayar bumi pergi ke sini. Kemudian ambil daripada wayar neutral, bawa ke sini. Wayar neutral, ingat dalam pendawaian wayar neutral ni hanya ada di lampu sahaja. Dia tak akan pergi kepada Swiss dia. Tapi soket mesti ada 3 wayar. Ada mesti ada bumi, mesti ada live, ada neutral. Okey? Kemudian daripada sini, dia daripada bawah ni, daripada Swiss dia, sebab dia guna satu Swiss. Kalau dia guna 2 Swiss, lain pula cerita dia. Okey? Dia akan naik kepada lampu, kemudian daripada sini dia terus pergi kepada lampu kedua. Okey. Maknanya awak kena tengok betul-betul. Okey. Saya tak untuk jawab soalan ni, sedialah pen hijau. Pen hijau, merah, biru nak memudahkan. Kalau tengok hitam tadi, nampak tak Afiq hitam tadi? Tak nampak, cikgu. Saya tengok pun rabun kan. Yang mana satu ni betul, yang mana salah. Okey? Maknanya persediaan awal lah. Bawa pen hijau, bawa pen merah, pen biru. Bukan untuk jawab soalan awak tulis dengan pen hitam atau biru kan? Ni untuk soalan ni sahaja kalau ada. Okey? Persediaan awal. Okey, ni dapat. Awak dah buat macam ni, awak akan dapat 6 markah daripada penyambungan dia. Okey, penyambungan yang betul 3 markah. Kemudian dia akan untuk ni, dia akan dapat 6 markah semua. Banyak tu, ni markah yang besar. Kalau hilang, sangat rugi. Okey, kemudian soalan kedua. Tu saya cakap tadi, dia ada pelbagai bidang. Tadi kita belajar soalan elektrik. Sekarang kita tengok soalan agak-agak ni berkaitan dengan kejuruteraan apa ni Afiq? Civil, awam. Yes, awam. Ya. Rajah Act menunjukkan rumah teres yang dibina di kawasan Taman Perumahan oleh syarikat pemaju. Dibina rumah teres. Jadual Act menunjukkan 3 cadangan kaedah pembinaan. Oi, dia dah bagi jawapan. Oh, dia dah ada bagi jawapan dekat situ. Tapi jangan selesa dengan jawapan ini. Baik. Okey. Kaedah pembinaan berdasarkan jadual 2, tentukan sama ada kaedah itu sesuai atau tidak untuk membina rumah teres itu. Berikan alasan bagi setiap kaedah. Okey anak-anak, dia dah bagi dah 3 kaedah pembinaan. Dia suruh awak pilih je yang mana. Okey? Tapi nak pilih awak kena ada ilmu. Tak boleh main pilih sahaja. Awak kena tahu konvensional ni apa? Top down ni apa? Sistem binaan berindustri ni apa? Okey? Untuk sini dia cakap, tentukan sama ada kaedah itu sesuai atau tidak. Maknanya, untuk soalan macam ni, awak kena bagi ketiga-tiga ni awak kena jawab. Bukan awak pilih, oh saya pilih ni kaedah top down ni. Contohlah. Awak cerita pasal top down je. Tengok markah ya anak-anak. 12 markah. 12 markah bahagi 3. 12 markah bagi 3, 4. 4. Okey, jadi setiap ni dia akan ada markah 4 markah. 4 markah. Ya. 4 markah. 4 markah. 4 markah kat sini. Jadi pelajar pun kena pandai.
Pembahagian markah. Yes. Pelajar jawapan. tu saya terangkan, saya selalu tekankan pelajar saya dan anak-anak calon asas kelestarian, awak kena tahu baca markah. Penting baca markah, faham dia punya keyword dia, apa dia punya kehendak soalan. Okey. Berdasarkan jadual 2, okey kita kena laju sikit Boleh, cikgu, Masa silakan. dah cemburu dengan kita ni. Ya. Kuat cemburu masa ni. Itulah. Okey, konvensional. Baik. Konvensional ni pembinaan macam zaman dululah. Atur bata, kita gaul simen kat situ semua kan. Okey, konvensional ni okey, sesuai ke tak sesuai kat situ? So, kita nak buat tadi, kita tengok balik pada soalan rumah teres. Rumah teres bukan ada sebuah. Ya. Mesti banyak buah kan? Betul. Okey, rumah teres. Tak sesuai lah konvensional. Okey, kalau dulu memanglah kita guna tu, tapi dah ada yang canggih, kenapa kita nak pilih benda yang tak canggih kan? Ya. Kalau saya nak benda yang lagi memudahkan saya, buat apa nak menyusahkan saya? Betul, cikgu. Okey, konvensional tidak sesuai. Okey, dia suruh jawab. Dia suruh pilih tadi, kita tengok balik. Dia suruh pilih kaedah itu sesuai atau tidak. Kena jawab. Okey, satu lagi cara dia. Awak kena jawab sesuai atau tidak. Awak tak boleh suka-suka buat menolak ke menerima. Tak, awak kena ikut kehendak soalan tu. Baik. Okey? Okey, dia jawab tidak sesuai. Okey. Sini dah dapat 1 markah. Okey, kita cakap ada 4 markah kan? 4 markah kan? Okey, alasan dia pertama, penggunaan buruh yang ramai sebab kita nak gaul simen, nak buat dia punya nak buat pelbagai kerja lah. Nak angkut bata semua. Tu pembaziran penggunaan bahan. Kita tak tahu nak guna kayu banyak mana, kalau nak guna simen banyak mana, bata banyak mana kan? Ya. Tempoh pembinaan lambat lah. Okey, sebab dia ambil masa. Kalau hujan, ribut, takkan dia nak pergi kerja kan? Tak boleh kerja. Yes. Okey, jadi ni alasan. Awak kena tahu alasan untuk apa yang awak nak jawab tu. Okey, jadi penggunaan buruh yang ramai, pembaziran penggunaan bahan. Okey, kemudian tempoh pembinaan lambat. Jadi sini awak dah dapat 1 markah, 1 markah, 1 markah. Kat sini awak dah dapat 4. Okey. Cukup? Tak susah nak dapat 4 kan? Ya. Okey, kita tengok pula satu lagi, top down. Okey, pernah dengar tak Afiq perkataan top down? Tak pernah dengar, cikgu. Top down ni, sejak kami belajar asas kelestarian, kami belajar mengenai top down. Top down ni biasanya pernah pergi shopping komplek? Mesti pernah ni. Okey, di shopping komplek biasa kita parkir kereta kat bawah kan? Yeah. Itulah, top down ni binaan bawah tanah. Maknanya kita buat parking lot ke apa yang bawah tanah. Okey, kau tengok ni sesuai ke nak guna top down? Kalau Afiq lah yang tak belajar asas kelestarian. Tak sesuai. Tak Sangat sesuai. tak sesuai. Okey. Tak sesuai lah nak buat top down. Ya. Sebab rumah tu dekat atas tanah. Okey? Jadi, tak sesuai 1 markah. Okey. Kenapa? Dia sesuai untuk bangunan yang besar. Top down ni. Untuk bangunan shopping komplek ke apa kan. Sesuai untuk bangunan yang punya ruangan bawah tanah. Okey? Kemudian, kos tinggi untuk jentera. Bukan senang kita sebab kita nak mengorek apa semua bawah tanah tu kan. Ya. Memerlukan kemahiran tinggi. Sebab kalau salah, mungkin tanah tu akan runtuh. Okey, banyak efek dia. Jadi, top down ni, awak kalau dah banyak sangat jawapan 4 ni kan, nak 4 kan, tulislah jawapan yang awak rasa. Okey? Yang awak rasa betul tu. Okey. Kemudian kita tengok pada sistem binaan industri, IBS. Ni orang sebut IBS. IBS ni, dah yang lain dah tak sesuai kan. Dia macam main try error. Yang ni sesuai lah. Okey. Sesuai, kita kena bagi alasan juga. Tu saya cakap. Kalau awak tidak sesuai pun awak kena bagi alasan. Sesuai pun kena bagi alasan. Kalau tak sesuai tu, mestilah alasan dia negatif kan. Kalau awak nak menolak orang, takkan awak nak bagi tanpa cantik. sebab. Tapi kenapa awak tolak? Okey, macam itulah cara dia. Jadi mesti bersebab. Yes, Afiq. Good. Okey. Pertama, penggunaan tenaga buruh yang minimum. Okey? Sebab apa IBS ni kalau macam awak dah belajar, kita dah siap dah. Dia dah ada dah kan? Maknanya IBS ni datang, okey, ada IBS dia ada pelbagai. Ada yang datang, dinding dah siap.
just lekat je. Oh. Dia macam crossword puzzle. Okey, faham. Okey. Sesuai untuk reka bentuk seragam. Kita nak buat seragam kan? Rumah apa tu kan seragam. Kualiti binaan dia tinggi. Baik. Sebab kita dah buat dekat kilang. Kemudian tempoh pembinaan dia singkat. Sebab dah siap dah semua. Kilang dah bawa semua. Dia just put benda tu semua Nama letak dia kat situ. PNP, cikgu. Plug and play. Yes. Copy and paste lah dia macam tu lah. Sebab dia nak buat rumah yang seragam. Baik. Okey. Tu saya cakap, kalau keluar soalan bentuk macam ni, pelajar kena tahu nak jawab. Dan tu saya cakap tadi, you kena calon-calon mesti faham. Jangan jawab tu saya cakap, kalau awak jawab satu je, awak dapat 4 markah. Awak hilang 8 markah. Yang mana awak nak? Nak kalau saya, lah. saya pun nak 12 markah juga. Nak 12 markah. Okey. Ni kalau soalan bentuk macam ni. Kaedah pembinaan. Dia boleh jadi pelbagai. Bukan setakat dalam kaedah pembinaan je boleh keluar pilihan macam ni. Ya. Ada pelbagai soalan lagi. Yang tu awak boleh buat latihan dengan cikgu awak lah nanti. Tengok pelbagai soalan. Sebab kita ada masa yang panjang lagi. Untuk menunggu 17 hari bulan 3. Okey. Ada satu lagi ni. Boleh, sempat lagi cikgu. Ni anak dia. Oh. Tu saya cakap dalam soalan bahagian B, dia macam struktur. Dia esei tapi dia ada banyak. Dia ada anak. Dia berkait. Yes, dia soalan berkait. Berikut adalah pernyataan tentang kaedah pembinaan sebuah bangunan yang dibina oleh pemaju perumahan. Beban sesebuah bangunan ditanggung oleh dindingnya. Dia dah bagi fakta, dia dah bagi pernyataan dia. Berdasarkan pernyataan itu, rujuk pada pernyataan itu, tentukan kaedah pembinaan yang sesuai. Okey? Ciri-ciri pembinaan gunakan kaedah itu. Okey. Ni, tengoklah. Dia punya ni, dia dah sebut dah. Ditanggung oleh dindingnya. Ni adalah pembinaan dinding tanggung beban. Okey. Dia cakap, tentukan kaedah. Awak dah tulis. Tulislah kaedah dia apa. Dah dapat 1 markah. Okey. Dia ada 3 markah. 2 markah lagi macam mana? Berikan ciri-ciri pembinaan. Maknanya dia nak 2 markah kat situ. Okey? Jadi kat sini adalah 3 markah. Okey, ciri-ciri dia kat sini tiada tiang, menanggung beban sendiri, dinding tebal, menanggung beban bangunan. Tu adalah ciri-ciri pembinaan kaedah ini. Okey. Boleh setakat ni ya? Okey, kita pergi pada last soalan. Kita tengok pula. Okey. Tadi kita dah belajar elektrik. Kita dah belajar pasal pembinaan awam. Sekarang kita tengok pada hidrolik. Okey, mechanical ya. Okey, kat sini dia tunjuk sebuah pengangkut. Kita teruskan Raja App menunjukkan sebuah pengangkut mudah alih yang menggunakan sistem kawalan hidrolik. Kendaliannya seperti berikut. Okey, kalau soalan macam ni, dia akan bagi dia punya pernyataan dia. Dia akan bagi penerangan apa macam mana benda tu berfungsi. Okey, kendalian injap secara insani. Ni student, ni pelajar kena tahu. Macam mana insani tu? Kemudian pergerakan semasa menaikkan barang adalah perlahan. Pergerakan dihentikan di mana-mana kedudukan. Okey, soalan macam ni, lakakan litar kawalan hidrolik. Dia suruh lakar litar 11 markah. Tu yang saya cakap tadi, saya dah pesan kat student. Student kena tahu dia punya simbol. Okey, untuk melukis litar. Okey, kat sini pengangkat mengalami beberapa masalah. Okey, ni soalan kedua. Pengangkat mengalami beberapa masalah semasa digunakan. Barang mudah terjatuh pada bahagian Y. Ni. Bila letak barang, barang tergolek jatuh. Okey, pengangkat tidak kekal statik. Bila dihentikan, bila diberhentikan, dia mungkin kalau barang berat dia kegoyang. Dia tak stable. Tak stable. Okey. Lakarkan pengubah suaian. Okey, tadi soalan A dia cerita kawalan hidrolik. Soalan B dia cerita pasal lakar pengubah suaian. Sebenarnya ni gabungan 2 soalan daripada bab berlainan. Okey. Ni kawalan, yang bawah ni ni dalam pengangkutan, yang ni adalah reka bentuk. Maknanya pelajar kena bersedia. Soalan dia boleh jadi pelbagai untuk asas kelestarian. Okey. Kita tengok ni jawapan dia. Okey. Berdasarkan kendalian, inilah litar dia. Awak kena lakarkan litar tersebut. Okey. Sebab dia cakap tadi,
secara insani kita guna, yang ni dia guna kaki. Awak boleh guna push button, pelbagai lagi yang insani. Insani manusia yang kendalikan. Okey. Kemudian pergerakan menaikkan barang adalah perlahan. Okey, yang sini yang memainkan peranan. Sebab masa menaikkan barang ni, okey. Kemudian yang ni kita tengok boleh dihentikan mana-mana. Boleh dihentikan mana-mana bermakna kita kena guna injap kawalan. Kalau yang ni injap kawalan 4/3. Maknanya 4 liang, 3 kedudukan. Ingat kalau berhenti di mana-mana, dia kena guna injap kawalan ni. Okey. Dia ada lagi pelbagai injap kawalan yang tu awak boleh tengok dalam buku. Baik. Sebab masa pun dah mengejar kita ni. Sempat cikgu. Okey. Okey, jadi awak lukis. Yang ni dia akan ada, apabila dia lukis, dia ada markah-markah dia lah. 11 markah tadi kan? Setiap lita ni, setiap komponen ada markah dia. Okey, jadi awak kena lukis dengan betul lah. Kalau macam ni, biasa student, okey. Injak kawalan. Lukis macam ni je. Salah okey, maknanya awak kena lukis betul-betul. Kalau dia tepat, injak kawalan ni, dia mesti betul-betul macam ni. Okey, kita tengok ni. Ni adalah lita kawalan lah. Dia bermula daripada tangki, kemudian ada penapis. Kemudian dia guna pump. Okey, kemudian dia akan naik. Kalau dia duduk sini, dia akan naik dengan perlahan. Makna dia akan, kita tengok tadi statement dia. Menaikkan barang dengan perlahan. Okey, kita guna injap penghak sahala dengan injap kawalan, injap penghak sahala ni. Okey, jadi dia akan naik dengan perlahan barang tersebut. Maknanya student kena tengok betul-betul, kena lakar ikut kehendak yang ni. Okey. Okey, ni soalan yang bahagian B B pula dia nak suruh awak design. Buat reka bentuk, maknanya awak tambahlah. Mudah terjatuh kalau kat sini kita pasanglah meletakkan getah besar ke, meletakkan getah agar barang yang dikekal di atas bahagian Y dan tidak jatuh. Kalau soalan macam ni, saya ajar tip je. Okey, jangan baca soalan betul-betul apa kehendak. Awak kena tahu apa yang awak nak buat, apa yang awak nak tambah. Okey, kemudian bila dah tahu apa yang nak tambah, awak kena nyatakan apa yang nak dibuat kat situ. Tapi awak tak boleh copyright, tak boleh salin sebiji jawapan ni. Macam saya buat, meletakkan getah. Dah satu kan, dia letakkan getah kan? Agar barang kekal di atas bahagian Y dan tidak jatuh. Maknanya barang mudah terjatuh daripada bahagian Y. Betul. Ayat hampir sama tapi tak serupa. Ya. Okey, jadi jangan salin sebiji soalan yang dia bagi tapi ubah bahasa dia. Okey, dan ingat, kalau soalan macam ni, dia mesti ada label bermaklumat. Okey, jadi maknanya kita just lukis, lakar, kemudian kita labelkan. Okey, itu sajalah untuk hari ini. Perkongsian kita untuk subjek asas kelestarian. Selesai cikgu? Selesai dan ada sedikit pesanan. Ini paling penting. Pastikan mengikut arahan kertas soalan. Student ni dia jawab, dia kadang-kadang dia excited. Saya dah belajar soalan ni. Jawab je. Okey, tapi baca soalan tu dulu sebelum jawab. Macam tadilah soalan yang bumbung tadi, yang solar tadi kan. Dia bukan nak nama tapi dia nak fungsi. Tapi awak dah excited. Ni yang terjadi dekat student saya biasa saya jumpa. Baik. Okey. Jawapan perlu dirancang mengikut masa. Macam inilah masa, kita kena rancang masa kita. Berapa soalan, berapa lama nak jawab. Okey, kemudian jangan menjawab dalam keadaan terburu-buru. Perlu membaca kehendak soalan dengan teliti. Pastikan menulis formula dan unit bagi pengiraan yang saya tunjuk dalam hitungkan tadi kan? Hitungkan tadi. Pastikan tulisan anda kemas, jelas dan boleh dibaca. Okey? Pastikan ejaan anda tepat. Ya. Kadang-kadang kita bagi ejaan, kita tahu maksud kita nak cerita tapi kita salah eja. Orang akan fikir benda lain. Ingat Okey. Itulah sahaja. Baik, cikgu. Terima kasih, cikgu Ash. Baik.
Cikgu, itulah dia. Kita dah lakukan latih tubi untuk subjek kita hari ini. Untuk tingkatan 4 dan juga 5 untuk calon-calon SPM bagi subjek asas kelestarian. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Ash dan juga student cikgu daripada SMK Puchong Perdana Selangor. Okey ya? Anda semua okey? So, Afiq ataupun Abang Afiq nak ucapkan semoga berjaya dan supaya apa saja yang kita pelajari pada hari ini dapat memberi manfaat kepada anda semua untuk memperolehi keputusan yang cemerlang. Okey, good luck, Cayok. Baiklah, jangan lupa esok temu janji kita ada subjek matematik, kita ada juga subjek Al-Quran dan As-Sunnah bersama dengan Wani Kerry dan juga saya, Afiq Syazwan. Jadi, kita jumpa lagi semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Terima kasih, cikgu. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Ain binti Ahmad, ibu kepada Amir Afif, ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM 2020. Semoga Amir Afif dapat menjawab semua soalan dengan mudah dan tepat. Dikuatkan ingatan dan dilancarkan penulisan. Dan juga dikurniakan juga kesihatan yang baik di sepanjang hari peperiksaan SPM nanti. Semoga Amir Afif akan dapat keputusan yang cemerlang. Mama percaya Afif boleh buat yang terbaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan ucapan khas buat anak yang tersayang, Wan Nuliana binti Wan Mursyadihan, dengan ucapan selamat menghadapi SPM yang sedang berlangsung, dapat menjawab dengan tenang, diberi kekuatan ingatan, khususnya mencapai kejayaan yang cemerlang. Juga diucapkan kepada rakan-rakan seperjuangan Yana di SMK Pendeta Zaman Seremban. Dan tak lupa juga kepada seluruh pelajar SPM 2020 Malaysia. Makcik selalu doakan kejayaan anda semua juga. Okey, selamat maju jaya dan selamat berjuang.